Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Adam bin Muhammad Isri. Nombor metrik M380-110-3G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hazim Abdul Khair. Nombor metrik 2020476008. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arif Idham bin Syamuddin. Nombor metrik saya 2020617896. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Huda binti Hamid dan nombor metrik saya adalah 2008744886. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ali Asyiki binti Abu Bakar. Nombor metrik saya 2020852608. Apa itu wabak? Wabak ialah sebuah perkataan yang telah berasal daripada bahasa Arab dan menurut Kamus Dewan Edisi keempat, wabak ialah sejenis penyakit yang di mana ia akan berjangkit atau merebak. Sebagai contoh, wabak taun dan cacar. Maksud yang lain bagi wabak menurut Kamus Dewan Edisi keempat, wabak didefinisikan sebagai kejadian atau satu perbuatan yang mendatangkan impak atau kesan yang buruk yang akan merebak ke merata-rata tempat. Sebagai contoh, perbuatan menagih dadah, perbuatan jenayah serta lain-lain. Apa pula itu penyakit? Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, penyakit merupakan sesuatu yang boleh menjadi punca untuk tubuh badan menjadi sakit atau berlakunya gangguan kepada kesihatan tubuh badan. Sebagai contoh, mengalami penyakit lelah, memiliki penyakit mental serta lain-lain. Definisi kedua ialah penyakit merupakan sesuatu yang boleh menjadi asbab kepada keburukan serta masalah dalam kehidupan. Sebagai contoh, rasuah yang berlaku oleh golongan-golongan yang berjawatan tinggi, berlakunya pengangguran di kalangan masyarakat, penagihan dadah serta tabiat melepak yang membuang masa. Definisi ketiga bagi penyakit ialah penyakit merupakan makian serta kata-kata kesat. Saya akan menerangkan tentang isi kandungan saya, iaitu wabak dan penyakit merupakan makhluk Allah. Yang pertama, Islam melarang sesiapa daripada membunuh diri dengan sia-sia. Dalam kehidupan Muslim, memahami prinsip ini adalah penting untuk iman dan tindakan yang tepat. Dalam menghadapi bahaya yang semakin hampir, Islam melarang sesiapa daripada membunuh diri dengan sia-sia. Membunuh atau merosakkan diri atau orang lain adalah menyalahi undang-undang, kecuali sebab-sebab yang dibenarkan seperti peperangan, pembalasan, hukuman dan seumpamanya. Semua itu adalah dilarang. Firman Allah bermaksud, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Seterusnya, Islam menuntut seseorang menyelamatkan diri daripada kemusnahan. Surah An-Nisa ayat 29, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dengan kata lain, Islam menuntut seseorang menyelamatkan diri daripada kemusnahan. Mendekati punca yang membawa kepada kemusnahan diri adalah dilarang. Ketika berbicara tentang ta'un, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu terdengar ta'un di suatu tempat, jangan kamu pergi kepadanya. Jika berlaku di suatu tempat sedangkan kamu berada di situ, jangan kamu keluar daripadanya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajar kepentingan kuarantin bagi mengelakkan penyakit atau wabak daripada merebak. Hadis ini telah diceritakan kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab oleh Abdul Rahman bin Auf ketika bersiap-siap untuk pergi ke Syria semasa wabak ta'un yang melanda negaranya semasa pemerintahannya. Amirul Mukminin Umar Al-Khattab membatalkan hasratnya setelah mendengar hadis ini. Sekiranya dia ditimpa penyakit itu, Islam menasihati umatnya supaya mendapatkan bantuan perubatan. Sabda Rasulullah SAW, bagi setiap penyakit ada ubatnya. Apabila betul ubatnya, maka sembuhlah dengan izin Allah. Riwayat Muslim. Kata Al-Imam Nawawi, hadis ini memberi isyarat disunatkan mengubat penyakit. Inilah mazhab kita, kebanyakan salaf dan keseluruhan khalaf. Kata Al-Qadi Iyad, dalam hadis-hadis ini tergandung beberapa ilmu agama dan dunia. Benarnya ilmu perubatan diharuskan berubat secara keseluruhan. Hadis-hadis ini juga menolak golongan sufi yang melampau, yang membantah berubat dan berkata, kesemuanya dengan qada dan qadar Allah tidak memerlukan kita berubat. Seterusnya adalah sejarah mengenai wabak dan penyakit. Yang pertama, wabak dan penyakit merupakan qada dan qadar. Dalam Islam, wabak penyakit merupakan ketentuan atau qada dan qadar yang wajib diimani oleh setiap individu Muslim. Ia juga merupakan sunnah Allah untuk menduga bahawa tidak ada yang akan dapat menghalang keimanan hamba-Nya terhadap kekuatannya. Tambahan pula, orang yang mempunyai akal yang waras dan mula mempertimbangkan pencegahan dan pembangunan penawar untuk menghadkan peluang penularan.
Ini menunjukkan bahawa wabak penyakit yang melanda umat Islam dianggap sebagai rahmat dan saksi penghampusan dosa. Manakala ia dianggap sebagai tragedi bagi 747 orang kafir sebagai ganti keengganan mereka untuk beriman kepada Allah SWT. Ketika dunia hari ini ditimpa penyakit COVID-19 yang tiada penawanya atau bibit-bibit kesudahannya, hadis tersebut secara terang-terangan mengarahkan umat Islam supaya menerima takdir Allah SWT. Menurut Ibu Al-Atih, seorang ahli sejarah terkemuka, wabak penyakit itu sebelum ini melanda Mekah, Iraq, Palestin dan Syam pada tahun 1048. Sekitar tahun 1055, menurut kitab Syiah A'lam Al-Nubala oleh Imam Al-Zahabi, satu kejadian berlaku yang memaksa masjid ditutup dan perkhidmatan digantung. Seterusnya ialah COVID-19 sebagai cabaran umat Islam. Di Malaysia, terdapat banyak kes jangkitan COVID-19 dan kematian setakat tahun 2021. Sejak wabak itu, semua pihak terpaksa berhadapan dengan pelbagai halangan, termasuk ekonomi, sosial dan kesihatan. Sekiranya wabak dan halangan disiasat, pemeliharaan 5 prinsip maqasid syariah mungkin akan terjejas. Secara umum, maqasid syariah bertujuan ingin mencapai oleh syarak dalam menetapkan suatu hukum untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Matlamat maqasid syariah ialah memelihara maslahah dan menjauhi mafsadah dengan memelihara 5 perkara: agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Dari sudut pemeliharaan agama, wabak COVID-19 telah membantukan keupayaan umat Islam untuk melaksanakan kewajipan agama mereka. Sebagai contoh, orang Islam tidak dibenarkan menghadiri solat Jumaat dan hanya sebilangan kecil sahaja yang dibenarkan untuk bersolat di masjid. Kebenaran untuk menunaikan haji dan umrah masih belum dibenarkan untuk umat Islam. Malah tidak dijamin amalan sunat seperti solat tarawih boleh dilakukan secara berjemaah seperti sedia kala. Bukan itu saja, malah banyak lagi perkara yang dilakukan oleh umat Islam secara berkala tidak lagi dapat dilakukan. Masyarakat Islam telah menyatakan rasa tidak senang hati dengan sekatan tersebut. Malah ada yang mempersoalkan perintah atau halangan yang telah didirikan. Kebimbangan dan demonstrasi sedemikian tidak mengejutkan memandangkan orang ramai tidak mengetahui pengeluaran perintah itu. Agama dipelihara mengikut 2 peraturan yang ketat, iaitu azimah dan ruksah. Azimah merujuk kepada undang-undang awal yang digubal pada mulanya, bukan kerana penyakit, manakala ruksah merujuk kepada ketetapan hukum yang dikenakan akibat sakit atau kesusahan. Mengkasorkan solat, bertayamum dan contoh ruksah yang lain termasuk ini. Dalam keadaan biasa, norma berdasarkan azimah ditujukan. Namun Islam membolehkan umatnya mengikuti ruksah dalam keadaan sukar. Ruksah ini diikuti bagi mengelakkan mafsadah. Akibatnya, dalam kes pandemik, larangan solat Jumaat di masjid mungkin digubal bagi mengelakkan virus COVID-19 daripada merebak. Pandemik semakin menimbulkan ancaman kepada pemeliharaan nyawa. Di samping pemeliharaan agama, ini jelas kerana virus COVID-19 boleh mengancam nyawa dan boleh membawa maut. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan beberapa inisiatif termasuk kuarantin, penyebaran maklumat betul, vaksinasi dan sebagainya. Kesemua inisiatif ini bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia. Inisiatif ini bagaimanapun akan gagal jika masyarakat tidak percaya dengan percubaan tersebut. Malah segelintir masyarakat meragui inisiatif ini. Ketidakpastian akan muncul akibat ketidakupayaan mereka untuk mendapatkan maklumat yang betul mengenai subjek tersebut. Tsunami ilmu yang berlaku sekarang ini menimbulkan kekecohan yang meluas dalam masyarakat, menyebabkan ada yang menolak beberapa peraturan yang telah diterima pakai. Akibatnya, mencari maklumat yang boleh dipercayai adalah penting. Ini adalah tuntutan dalam Islam. Sekian, terima kasih. Umat manusia di muka bumi ini pasti akan mendapat ujian atau dugaan daripada Allah SWT. Tidak mengira bagaimana bentuk dugaan yang diberikan kepada umatnya. Sebagai contoh, wabak atau penyakit yang boleh membawa maut kepada umat manusia di muka bumi ini. Namun, wabak atau penyakit berjangkit yang berbahaya kepada masyarakat perlulah kita cegah. Terdapat beberapa poin penting tentang kepentingan mencegah wabak menurut perspektif syariah Islam. Antaranya ialah wabak penting untuk kita cegah agar tidak memberikan kesan yang lebih buruk pada masa akan datang. Selain itu, kepentingan mencegah wabak adalah untuk kita mempercayai bahawa setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah SWT pasti ada penawarnya. Hal ini kerana setiap ujian dan dugaan yang diturunkan mempunyai hikmah yang besar di sebaliknya. Dan hal ini merupakan kodok dan kadar yang Allah telah tentukan untuk umatnya, untuk kita sentiasa mempercayai dan meyakininya. Seterusnya, berusaha mencari penawar yang baik untuk setiap penyakit yang diturunkan merupakan salah satu kepentingan kita untuk mencegah wabak. Hal ini kerana dengan mempercayai bahawa setiap penyakit ada penawar, kita akan sentiasa berusaha untuk mencari penawar yang terbaik untuk setiap masyarakat. Sebagai contoh,
membuat penyelidikan yang lebih mendalam terhadap ubat atau vaksin sebelum diberikan kepada masyarakat sekeliling, atau kita sendiri sebagai masyarakat yang menerima mengambil inisiatif untuk membuat carian atau kajian tentang ubat atau vaksin sebelum menerimanya. Di samping itu, kepentingan mencegah wabak adalah untuk kita sentiasa mencari jalan dan sentiasa berusaha sebelum bertawakal semata-mata kepada Allah. Allah amat gemar dengan umatnya yang berusaha sebelum bertawakal meminta kepadanya. Benar, sebagai umat Islam, kita perlu bertawakal kepada Allah. Akan tetapi, perlu ada usaha yang terbaik sebelum bertawakal dan redha kepadanya. Kerana tawakal dan redha adalah usaha yang terakhir selepas usaha yang kita lakukan tidak menampakkan kesan. Akhir sekali, bersyukur dengan setiap ujian yang kita dapat adalah salah satu kepentingan kita untuk mencegah wabak mengikut syariat Islam. Hal ini kerana penyakit dan ujian adalah salah satu cara untuk kita menghapus masa-masa kecil kita. Jadi, pada slide kali ini saya akan menerangkan apakah itu vaksin. Vaksin adalah sejenis cecair yang mengandungi antigen yang diperolehi daripada sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan. Vaksin ini berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan, iaitu sistem imuniti tubuh yang membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit khusus. Seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana cara vaksin bekerja. Badan kita menghasilkan sel dan antibodi secara semula jadi bagi melindungi diri daripada jangkitan virus dan bakteria. Ianya boleh dirangsang melalui suntikan vaksin. Antigen dalam vaksin ini bertindak merangsang sistem daya lawan jangkitan, iaitu imun untuk menghasilkan antibodi khusus terhadap penyakit tertentu. Lazimnya, kesan maksimum sesuatu vaksin akan bermula selepas dos terakhir vaksin tersebut diambil mengikut jadual imunisasi yang telah ditetapkan. Tambahan pula, dalam Islam, kita mengambil kira pandangan ulama' dalam menentukan sesuatu hukum. Menurut pandangan ulama', penggunaan vaksin adalah diharuskan oleh syarak. Selain daripada itu, kita akan merujuk ahli ikhtisas iaitu pakar. Ahli ikhtisas bermaksud mereka yang berkepakaran dan mempunyai ilmu serta pengalaman yang mendalam dalam bidang masing-masing. Syariat Islam amat menitik beratkan kaedah pencegahan sama ada secara umum ataupun khususnya dalam perubatan. Seperti mana mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Usama bin Zaid bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, jika kamu mengetahui wabak taun berlaku di sesuatu kawasan, maka janganlah kamu keluar dari kawasan itu. Sekian sahaja daripada saya, kita beralih kepada slide seterusnya. Pemberian vaksinasi COVID-19 ke atas rakyat Malaysia tidak mudah kerana terdapat pelbagai halangan dan cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak kerajaan. Pelbagai ragam rakyat Malaysia yang dapat kita perhatikan sepanjang proses pemberian suntikan vaksinasi. Tapi ianya merupakan suatu lumrah dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh itu, terdapat dua golongan dan pandangan dalam proses pemberian suntikan vaksin ini, iaitu golongan yang menerima suntikan vaksin dan golongan yang menolak suntikan vaksin. Alhamdulillah, negara kita telah menerima impak yang agak positif kerana ramai rakyat Malaysia yang sudi menyahut seruan kerajaan untuk mengambil suntikan vaksin. Setakat 5 November 2021, seramai 26.7 juta orang atau 76.1% daripada populasi penduduk di Malaysia telah lengkap vaksinasi. Peratusan yang diperolehi ini adalah antara 1% yang tertinggi di dunia. Pencapaian ini adalah merupakan pencapaian yang amat membanggakan kita sebagai rakyat Malaysia. Kejayaan ini tak akan tercapai tanpa bantuan dan nasihat dari pakar-pakar seperti doktor, saintis, teknokrat dan juga mufti, dan yang terutama daripada kerjasama oleh pelbagai rakyat Malaysia. Kesannya, pada 10 Oktober 2021, Perdana Menteri telah mengumumkan rentas negeri akibat daripada peratusan jangkitan COVID yang semakin menurun yang disumbangkan oleh peratusan vaksinasi yang semakin meningkat. Tanpa bantuan seperti rakyat, pakar itu tadi, maka kerajaan akan menemui jalan buntu dalam membina keyakinan masyarakat Malaysia terhadap keberkesanan vaksinasi COVID-19. Walaupun ramai yang menyahut seruan kerajaan untuk menerima suntikan vaksin, namun terdapat segelintir rakyat Malaysia yang menolak seruan itu. Mereka ini adalah salah satu masyarakat yang menolak suntikan vaksin. Dalam golongan masyarakat ini terdapat dua pecahan, iaitu golongan yang takut kepada kesan sampingan vaksin dan golongan anti vaksin.
Golongan yang takut kepada kesan sampingan vaksin ini selalu disalahartikan oleh semua pihak sebagai satu golongan anti vaksin berikutan kerana mereka ini tidak mahu menerima suntikan vaksin. Golongan ini terbentuk kerana mereka selalu didedahkan dengan khabar angin dan daya-daya anti vaksin untuk menakut-nakutkan mereka. Mereka lebih rela tinggal di rumah untuk mengelakkan diri daripada terjangkiti COVID-19. Berbeza dengan anti vaksin, sesetengah mereka mengakui keberkesanan vaksin terhadap virus COVID-19. Namun telah dijelaskan bahawa mereka ini lebih takut dengan kesan sampingan vaksin terhadap badan mereka. Golongan anti vaksin ini boleh dijadikan sebagai salah satu musuh di dalam negara kerana telah menyebarkan banyak berita palsu dan ancaman kepada proses pemberian vaksinasi di dalam negara. Ketika kerajaan sedang giat memerangi virus COVID, mereka ini telah menjadi salah satu beban kepada negara. Golongan ini sudah lama bertapak di negara kita sebelum wujudnya lagi virus COVID-19. Mereka sering menyebarkan dakwah mereka tentang vaksin demam campak. Kesannya kes penyakit demam campak ini telah meningkat dengan banyak sebanyak 891.8% dari tahun 2013 hingga 2018. Hal ini menunjukkan kegiatan anti vaksin ini telah lama bertapak dan menjadi satu normalisasi bagi mereka sebelum wujudnya wabak COVID-19. Dan mereka telah pun handal dalam menyebarkan dakwah mereka. Golongan anti vaksin ini telah dibantu oleh golongan anti vaksin dari luar negara dalam memperolehi maklumat. Golongan anti vaksin selalu mengaitkan vaksin ini merupakan satu teori konspirasi antara Illuminati dan Freemason yang hendak mengawal manusia dan populasi dunia. Sebenarnya teori konspirasi ini adalah tidak wujud sama sekali dan merupakan satu propaganda yang diwujudkan oleh golongan-golongan politik yang mereka syarikat yang sering berbalah antara satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahawa ideologi anti vaksin ini sebenarnya datang dari luar negara dan dibawa kepada negara Malaysia. Segala maklumat yang mereka perolehi mempunyai asas yang agak kokoh dalam setiap dakwah mereka untuk memperbodohkan orang ramai. Oleh itu, ramai masyarakat mudah terpengaruh dengan dakwah mereka, terutama sekali ketika dunia sedang giat memberikan suntikan vaksin COVID-19. Antara dakwah anti vaksin yang terkenal ialah wujudnya microchip di dalam vaksin. Mereka mengatakan bahawa microchip ini terkandung di dalam cecair vaksin lalu dimasukkan ke dalam badan untuk mengawal minda manusia. Mereka ini perkara ini amat dangkal kerana saiz microchip terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam jarum suntikan. Kalau dimasukkan di dalam vaksin itu pun kita boleh perasan. Antara daya lain mengenai microchip yang dimasukkan di dalam vaksin ini ialah di dalam chip tersebut terdapat antena 5G yang mampu menarik gelombang frekuensi 5G yang dikatakan frekuensi ini tersebut berbahaya kepada manusia. Perkara ini tidak logik kerana rangkaian 5G menggunakan gelombang radio sama seperti teknologi rangkaian medan alih seperti telefon kita. Gelombang radio ini sama sekali tidak berbahaya kerana gelombang tersebut amat lemah dan gelombang ini selalu berlanggar antara kita setiap masa, jadi dia tiada kesan pada kita. Telefon pintar misalnya merupakan satu medium yang mempunyai antena gelombang radio dan langsung tidak berbahaya kepada manusia. Maka dakwaan yang mengatakan bahawa rangkaian 5G ini bahaya atau membawa ancaman adalah tidak masuk akal dan merupakan jenaka dalam logik teori fizik. Seterusnya terdapat segelintir golongan anti vaksin mengambil langkah yang radikal dengan memfitnah para alim ulama ini dan mufti. Mereka mengatakan alim ulama ini merupakan pengikut Dajjal dan bukan pengamal ajaran Islam yang benar. Hal ini berkaitan dengan fatwa yang dibincangkan oleh para mufti dalam membincangkan hukum pengambilan vaksin terhadap penganut agama Islam. Keputusan yang dikeluarkan oleh para ulama telah dirujuk dengan ahli ikhtisas yang pakar seperti yang saya sebutkan, iaitu doktor, saintis dan teknokrat sebelum dikeluarkan kenyataan itu. Rujukan ini selari dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Nahl ayat 43, iaitu oleh itu bertanyalah kamu wahai golongan musyrik kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Hal ini menunjukkan ulama sentiasa berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa dan bukannya mereka bersama dengan orang kafir untuk menghancurkan umat Islam seperti yang digembar-gemborkan oleh golongan anti vaksin. Tinggi-tinggi perhargaan kepada masyarakat yang merelakan diri mereka menerima suntikan vaksin, dan hari ini mereka telah membantu Malaysia untuk pulih dari pandemik. Pihak kerajaan juga harus tidak berputus asa meyakinkan masyarakat yang belum sedia menerima suntikan vaksin dan juga mengambil tindakan keras terhadap golongan anti vaksin agar daerah-daerah mereka dapat dihapuskan dan kesejahteraan juga keamanan negara dapat dikekalkan.
Apa kelebihan vaksin untuk individu? Setiap individu yang mengambil suntikan vaksin akan meningkatkan imunisasi badan mereka. Badan yang mempunyai tahap imunisasi tinggi akan mengurangkan tahap berisiko untuk menghidap penyakit-penyakit seperti COVID-19. Individu yang mempunyai atau telah mengambil vaksin boleh menggunakan atau melakukan aktiviti seperti memasuki pusat membeli belah, makan di restoran atau berada di luar. Ini membantu untuk mengurangkan stres seseorang. Vaksin juga membolehkan seseorang itu membuka semula perniagaan mereka yang telah ditutup oleh kerajaan kerana mengelakkan para peniaga terdedah kepada bahaya penyakit COVID-19. Untuk masyarakat memperoleh kesan dan impak yang tinggi akibat penerimaan vaksin. Masyarakat yang tergolong daripada warga emas atau mereka yang tidak boleh mengambil vaksin akan terlindungi. Hal ini demikian kerana mereka ini berada dalam satu kelompok masyarakat yang terlindung. Ianya diibaratkan seperti membuka payung waktu hujan. Mereka yang telah mengambil vaksin merupakan payung kepada sebahagian mereka yang tak dibenarkan mengambil vaksin. Mereka secara tidak langsung dilindungi daripada hujan atau secara realitinya penyakit COVID-19. Dan yang terakhir, untuk negara. Apa kelebihan untuk negara? Negara yang telah mengambil vaksin dan rakyatnya telah divaksin berpeluang untuk membaiki tahap ekonomi negara mereka. Penyakit COVID-19 ini telah memberi kesan yang amat mendalam kepada ekonomi negara, seperti kejatuhan paras mata wang. Ini sedikit sebanyak mampu melumpuhkan sesebuah negara. Tetapi dengan adanya vaksin, negara-negara lain mampu memperbaiki tahap ekonomi negara mereka dengan membuka semula faktor pelancongan, memulakan perniagaan dan lain-lain yang membolehkan sektor ekonomi sebuah negara membaik semula. Kesimpulannya, hampir setiap pertubuhan kesihatan percaya dan yakin bahawa vaksin adalah pelaburan terbaik untuk kesihatan awam. Vaksin terbukti menyelamatkan jutaan nyawa dan melindungi jutaan manusia daripada penderitaan dan kesengsaraan. Secara umum, vaksin mengandungi antigen yang diperoleh daripada sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimandikan atau dilemahkan. Jadi, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita perlu yakin dengan kemudahan yang telah disediakan oleh kerajaan. Suntikan vaksin atau imunisasi yang ditetapkan mengambil kira faktor tindak balas pesakit pada penyakit berkenaan, termasuk daya imunisasi pesakit, kemampuan penerima ubatan dan keadaan kesihatan penerima. Ia juga mungkin disebabkan penyakit sedia ada pada pesakit dan bukan disebabkan suntikan vaksin.